Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap dalam keadaan ceria, gembira, sihat. Dengan norma baru sekarang ni, banyakkan berdoa Okey, hari ni kita nak sambung pelajaran akidah kita, sifat wajib Allah, bersama-sama dengan Mu'allimah Nurul Aini. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung pelajaran kita. Jom. Hari ini pelajaran kita ialah sifat wajib Allah. Yang pertama baqa, yang kedua mukhalafatuhu lil hawadithi, yang ketiga qiyamuhu binafsihi. Kita nak tengok 3 sifat wajib bagi Allah. Baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi. Okay, insyaAllah kita nak tengok satu persatu sifat wajib Allah ini. Okey, bersedia? Mari kita tengok satu persatu Kita tengok dulu sifat wajib Allah baqa. Kita tengok pengertiannya. Apa dia pengertian baqa? Pengertiannya yang Allah Ta'ala kekal selama-lamanya. Allah tidak binasa. Allah kekal. Manusia sahaja yang akan mati. Dunia sementara ini, tapi Allah akan bangunkan kita semula, akan hidupkan semula di akhirat nanti. Sifat wajib Allah baqa, Allah Ta'ala kekal selama-lamanya, Allah tidak binasa. Sifat mustahil bagi Allah, iaitu lawan sifat wajib baqa ni, ialah fana, iaitu binasa. Mustahil Allah binasa. Ini sifat mustahil Allah fana, tidak akan. Lawan sifat wajib bagi baqa ialah fana. Okey. Dan hukum beriman kepada sifat wajib Allah adalah wajib. Kita wajib beriman dengan sifat Allah ini baqa. Allah Ta'ala kekal selama-lamanya, Allah tidak binasa. Baik. Okey. Seterusnya, kita nak tengok dalil naqli bagi sifat wajib Allah baqa ni. Dalil naqli ni ialah dalil daripada Al-Quran atau hadis atau ijma' atau qiyas. Kita biasanya daripada Al-Quran dan hadis. Kita tengok ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Okey, ini dalil naqli ni yang bermaksud dan kekal zat Tuhanmu wahai yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Tuhanmu kekal ni kat sini perkataan kekal kepada Allah yang maha besar dan maha mulia. Ini surah Ar-Rahman ayat 27. Dalil naqli bagi baqa surah Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal zat Tuhanmu wahai yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itu sifat wajib Allah baqa. Okey, seterusnya. Sifat wajib Allah baqa lagi, kita nak tengok kesan beriman dengan sifat baqa. Okey, kita nak tengok kesan dia. Mengakui keagungan Allah, sentiasa mengingati kematian. Kita tahu kita ni akan mati, jadi kita ingat mati, jadi kita akan melakukan amal ma'ruf nahi munkar, kita akan melakukan amal soleh. Tidak sombong dan riak. Sebab kita tahu kita ni siapa, kita hanyalah makhluk Allah. Tak boleh sombong, tak boleh riak. Mensyukuri nikmat pemberian daripada Allah, sentiasa bersyukur. Itu kesan beriman dengan sifat baqa, sifat Allah yang kekal selama-lamanya. Kemudian kita tengok pula kesan mengingkari sifat baqa. Mana kita tidak mengaku sifat baqa ni. Apa kesan dia? Okey, rosak iman. Ini bukan seorang muslim lah, bukan seorang mukmin lah kalau tidak rosak iman. Tidak mendapat keridaan Allah. Madzatillah tak ada. Kita memang mengharapkan keridaan Allah untuk bahagia dunia dan akhirat. Mudah bersikap sombong dan riak. Ini adalah sifat-sifat mazmumah yang perlu dijauhi ni. Okey. Ini kesan beriman dengan sifat baqa, kesan mengingkari sifat baqa. Okey, kita wajib beriman. Inilah hasilnya kalau kita beriman dengan sifat baqa ni. Okey.
seterusnya kita nak tengok sifat wajib Allah yang kedua ni, mukhalafatuhu lil hawadithi. Apa pengertian dia? Pengertian dia berlainan dengan semua makhluk. Maksudnya Allah tak sama dengan semua makhluk di dunia, di alam semesta ini. Kita memang tak boleh nak bayangkan. Kita kata, Allah macam ni ke? Itu bukan Allah. Allah tidak sama tak sama dengan semua makhluk. Tak ada satu pun di dunia ni, di alam semesta ni sama dengan Allah. Itulah sifat wajib Allah, mukhalafatuhu lil hawadithi, berlainan dengan semua makhluk. Itu sifat Allah. Sifat mustahil bagi Allah ni ialah mumathalatuhu lil hawadithi, bersamaan dengan yang baharu. Tak ada maknanya yang perkara yang ada di dunia ni adalah perkara baharu sebab kita diciptakan. Tak ada satu pun yang sama dengan Allah. Sifat mustahil Allah ni bersamaan dengan benda yang baharu. Itu bukan sifat Allah, Dan kita tahu hukum beriman kepada sifat wajib Allah adalah wajib. Kita beriman pada mukhalafatuhu lil hawadithi ni adalah wajib. Mukhalafatuhu lil hawadithi, berlainan dengan semua makhluk. Okey, seterusnya kita nak tengok juga dalil naqli bagi mukhalafatuhu lil hawadithi ni. Dalil naqli daripada surah daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maksudnya tiada sesuatu pun yang setanding dengan dia, yakni Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dia sebut dah tiada setanding pun. Allah tak sama pun dengan siapa apa, nak apa pun. Dalam Quran dia sebut surah apa ni? Surah Asy-Syura ayat 11. Dia sebut, Allah dah bagi tahu dah, tiada sesuatu pun yang setanding dengan dia. Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini dalil naqli bagi mukhalafatuhu lil hawadisi. Okey. Dan seterusnya kita nak tengok kesan beriman dengan sifat ni. Kita nak tengok kesan dia. Okey, daripada sifat Allah yang tidak menyertai dengan sesuatu, apa kesan dia? Kita mengakui kelemahan diri. Sebab Allah yang ciptakan kita, kita ni lemah. Jadi kita mengaku. Bila kita mengaku kita kelemahan diri, kita akan sombong. Okey? Kita akan sentiasa ingat Allah. Seterusnya, menguatkan rasa kecintaan kepada Allah. Sebab kita tahu Allah lah Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita. Jadi kita menguatkan lagi rasa kecintaan kepada Allah. Seterusnya, sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Kita tidak meminta-minta selain daripada Allah. Kita hanya minta kepada Allah. Okey, sebab Allah yang Maha Pemberi, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha segala-galanya. Okey. Seterusnya, saling bantu membantu sesama manusia. Sebabkan kita ni tahu kita masing-masing lemah, kita akan saling bantu membantu. Okey, sebab kita cinta pada Allah, Allah suruh kita berbuat baik, kita bantu membantu. Jadi kita mengharap pertolongan Allah, kita pun bantu membantu. Dan kita mengharap bila bantu orang, Allah akan tolong juga, sama-sama tolong kita di perkara-perkara yang kita melakukan perkara yang baik. Dan ingat, bantu-bantu ni adalah perkara yang baik. Jangan bantu-bantu perkara yang mungkar. Dan seterusnya, kesan beriman kepada sifat ini ialah tidak mensyirikkan Allah. Maknanya kita beriman kepada Allah. Kita mengaku bahawa Allah adalah Tuhan kita, tidak mensyirikkan Allah. Okey, kesan beriman pada sifat ini, mengakui kelemahan diri, menguatkan rasa kecintaan kepada Allah, sentiasa mengharapkan pertolongan Allah, saling bantu-membantu sesama manusia, tidak mensyirikkan Allah. Okey? Okey. Ini mukhalafatuhu lil hawadisi. Sifat wajib Allah. Dan seterusnya, kita nak tengok sifat yang ketiga ni, sifat wajib Allah, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Pengertiannya, Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Jangan sebut bila kata Allah berdiri sendiri, malah kita nampak macam kita berdiri. Kan? Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri, maksudnya Allah tak perlukan siapa-siapa. Allah Maha Berkuasa. Okey? Macam kita perlukan kawan untuk tolong kita, perlukan mak untuk bantu kita belajar semua. Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri, maksudnya Allah tidak perlukan sesiapa sebab Allah Maha Berkuasa. Sifat mustahil, lawan bagi sifat ini ialah qiyamuhu bi ghairihi, berdiri dengan berlainannya. Ini sifat mustahil. Ini bukan sifat Allah, qiyamuhu bi ghairihi ni bukan sifat Allah.
Tapi sifat Allah ialah qiyamuhu binafsihi. Okay, lawan sifat qiyamuhu binafsihi ialah qiyamuhu bighairihi. Ini sifat mustahil bagi Allah. Dan kita tahu hukum beriman kepada sifat wajib Allah adalah wajib. Okey. Pengertiannya, Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Sifat mustahilnya qiyamuhu bighairihi, dan hukum beriman pada sifat wajib Allah adalah wajib. Itu sifat yang ketiga, qiyamuhu binafsihi. Okey. Seterusnya kita nak dalil naqli. Okey. Dalil naqli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksudnya, ini surah Al-Baqarah ayat 255. Maksudnya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup, yang kekal selamanya, mentadbir sekalian makhluk. Ya, tiada Tuhan yang berhak melainkan disembah melainkan Allah. Okey, yang hidup kekal selamanya, mentadbir sekalian makhluk. Okey, dalil naqli bagi sifat wajib Allah qiyamu binafsihi ini surah Al-Baqarah ayat 255. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia hidup kekal selamanya, mentadbir sekalian makhluk. Okey, dan mari kita tengok seterusnya. Kesan beriman dengan sifat ini. Apa kesan beriman dengan sifat qiyamuhu binafsihi ini? Itu dapat mempertingkatkan iman. Okey, sebab kita percaya sifat wajib Allah tu, kita akan tingkatkan iman kita. Iman kita ni pastikan jangan kurang daripada 100%. Orang beriman tak boleh kurang 100% iman dia. Kalau tingkat tu maknanya daripada 100 naik 120. Itulah. Okey. Seterusnya, tunduk dan patuh kepada Allah. Kita taat kepada Allah. Kita melakukan suruhannya dan kita meninggalkan larangannya. Ya. Seterusnya, kesan beriman dengan sifat qiyamuhu binafsihi ini, mengharapkan pertolongan Allah. Memang kita perlukan pertolongan Allah. Okey, banyakkanlah berdoa di musim pandemik ni, doa ya, supaya Allah angkat semua penyakit tu, supaya kita boleh kembali ke sekolah, supaya kita boleh ziarah keluarga kita, ziarah atuk nenek kita, ya, ziarah adik-adik kita, keluarga kita. Okey, ziarah kawan-kawan kita, sama-sama kita mengharap pertolongan Allah ni. Allah yang Maha Berkuasa. Okey. Dan seterusnya, kesan beriman dengan sifat qiyamuhu binafsihi ini ialah mengakui keagungan Allah Ta'ala. Okey, kita mengaku bahawa Allah lah Tuhan kita yang Maha Agung. Okey, keempat sifat kesan beriman dengan qiyamuhu binafsihi. Dapat mempertingkatkan iman, tunduk dan patuh kepada Allah, mengharapkan pertolongan Allah, mengakui keagungan Allah. Ini kesan bila kita tahu sifat Allah ni qiyamuhu binafsihi. Okey nak ya? Okey. Alhamdulillah. Jadi apa yang telah kita pelajari? Sifat wajib Allah baqa, sifat wajib Allah mukhalafatuhu lil hawadithi, sifat wajib Allah qiyamuhu binafsihi. Dan kita dah tengok pengertian sifat-sifat wajib ini. Kita dah tengok sifat mustahil bagi Allah, sifat lawan bagi sifat-sifat mustahil ini, sifat-sifat wajib ni, minta maaf. Dan kita dah tengok dalil naqli bagi sifat-sifat wajib Allah ini. Dan kita dah tahu hukum beriman dengan sifat wajib Allah ini. Okey, anak-anak, pastikan ambil perhatian kepada 3 sifat wajib Allah ini. Baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi. Pastikan anda tahu pengertiannya, tahu sifat mustahil dia, dalil naqli, hukum beriman. Okey. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat. Mana yang baik itu adalah datang daripada Allah. Segala kesalahan, kekurangan, kelemahan, oleh mohon ampun pada Allah SWT. Semoga Allah ampunkan dosa kita. Semoga hari ini lebih baik pada semalam. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.